Dalam kerancakan manusia mengejar kemajuan alaf milenium kini, alam sekitar yang dahulunya merimbun memayungi lapisan bumi semakin lenyap di kerakusan manusia yang bersultan di mata beraja di hati. Jika dilihat, alam sekitar membawa dua perkataan yang berbeza. Alam membawa maksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi, manakala sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Alam sekitar adalah suatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Alam sekitar termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara, air seperti laut dan sungai. Alam sekitar masa kini semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah pun membuat pembuangan sampah di sungai-sungai, penggunaan baja kimia dan pelbagai lagi di merata tempat. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan dengan isu yang seterusnya, iaitu kepentingan alam sekitar kepada manusia dalam memberikan kita sumber air yang paling utama. Seperti yang kita tahu, air meliputi 70.1% daripada permukaan bumi. Banyak kan? So, ini yang kita boleh katakan bahawa kebanyakan daripada permukaan bumi kita diseliputi oleh air. Dan air ini merupakan punca kepada air bersih yang kita jadikan air minuman setiap hari. Dan badan kita memerlukan sekurang-kurangnya 7 hingga 8 gelas sehari air bersih bagi membolehkan badan kita berfungsi dengan baik dan mengelakkan badan kita daripada mengalami terhidrasi. Selain itu, kita juga memerlukan air bagi memenuhi penggunaan domestik. Misalnya, suri rumah memerlukan air untuk membolehkan dia melakukan aktiviti seharian, misalnya mencuci pakaian, mencuci kereta, membuat pembersihan, menyiram pokok bunga dan sebagainya. Dan sampai kita sedar ataupun tidak sedar, air sebenarnya merupakan salah satu punca yang menyebabkan kita boleh menjalani kehidupan seharian kita dengan lebih efisien dan lebih efektif. Kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar yang seterusnya adalah menjadi tarikan pelancong asing. Keindahan alam sekitar dapat membantu negara mengembangkan industri pelancongan. Hal ini kerana keindahan alam sekitar boleh menarik perhatian pelancong di dalam dan di luar negara. Seterusnya dapat menjadikan negara Malaysia sebagai destinasi baru bagi sektor pelancongan di dalam peringkat global. Peningkatan pelancong di dalam dan di luar negara ini akan meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu, ia juga akan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada pengusaha di dalam industri ini dan industri sampingan. Di negara maju terdapat banyak tempat yang menjadikan alam sekitar sebagai produk pelancongan. Oleh sebab itu, kita mestilah menjaga kelestarian alam sekitar dengan baik. Di samping peranan kerajaan untuk mempromosikan negara Malaysia agar keindahan alam sekitar negara Malaysia ini akan memberi pulangan kepada negara ini. Alam sekitar juga penting untuk sistem pernafasan manusia, di mana sistem pernafasan yang baik disebabkan persekitaran yang baik dan membolehkan kita menyedut udara yang segar dan bersih. Udara yang segar dan bersih ini sememangnya penting untuk kesihatan kita juga. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi tumbuh-tumbuhan yang menghijau, dan tumbuh-tumbuhan ini membebaskan oksigen dan membolehkan kita mendapat bekalan oksigen yang lebih. Pencemaran udara akan mengganggu proses ini dan menyebabkan penyakit yang menyerang sistem respirasi manusia. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga kelestarian alam sekitar. Seterusnya, kita dapat menjaga kestabilan ekosistem yang dikatakan penting untuk manusia, alam sekitar dan bumi kita.
Seperti mana yang kita ketahui, ekosistem merupakan rumah atau tempat tinggal bagi makhluk hidup dan di dalamnya mempunyai beberapa komponen dan yang saling berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan proses rantaian makanan. Pencemaran alam sekitar telah memberi kesan kepada berlakunya kepelbagaian masalah seperti pemanasan global. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan suhu bumi akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti kenaikan atau peningkatan paras air laut, tentang sumber ekonomi dan menjejaskan kesihatan manusia. Oleh itu, hasil pertanian semakin terjejas dan pelbagai jenis haiwan turut pupus. Perkara seperti ini terjadi akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan hutan. Disimpulkan bahawa alam sekitar perlulah dijaga dengan baik agar ekosistem yang stabil dapat diwujudkan untuk generasi pada masa akan datang. Pentingnya menjaga alam sekitar kerana dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna dapat dielakkan jika tiada berlaku pencemaran. Namun begitu, telah wujud pelbagai pencemaran yang menyebabkan kepupusan pelbagai spesies flora dan fauna. Sebagai contohnya, di negara kita telah menjalankan pelbagai aktiviti seperti perindustrian, urbanisasi, pembelakan hutan secara berleluasa, penggunaan racun serangga secara berlebihan. Sekiranya tiada tindakan yang diambil untuk mengurangkan aktiviti ini dijalankan, bukan sahaja kepupusan alam sekitar berlaku, bahkan mengganggu kestabilan ekosistem. Kesimpulannya, kita haruslah menitikberatkan kepentingan alam sekitar supaya kepupusan flora dan fauna dapat dielakkan. Setiap individu perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan. Misalnya, tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam longkang ataupun sistem peparitan kerana ia akan membawa kepada masalah-masalah lain seperti berlakunya banjir dan banyak lagi. Untuk memastikan keindahan alam sekitar, setiap rumah juga digalakkan untuk menanam pokok bunga sendiri ataupun membangunkan taman bunga sendiri. Sumbangan pokok benih juga mungkin boleh disalurkan ke setiap rumah. Dengan cara ini, ia membantu membangunkan bumi serta dapat mengekalkan oksigen. Sayur-sayuran juga boleh ditanam untuk sara diri dan juga menjaga kehijauan alam. Individu yang ingin membeli belah juga digalakkan membawa bako sendiri. Sikap ini dapat mengurangkan penggunaan beg plastik yang akhirnya akan dibuang kelak. Beg plastik bukan dari bahan yang terbiodegrasikan yang akan mencemari alam sekitar. Langkah seterusnya ialah melalui penggunaan teknologi hijau. Teknologi hijau membawa pengertian kepada aplikasi teknologi moden untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting kerana dapat mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan lebih cepat dan efektif. Ini disebabkan teknologi ini adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Dengan adanya teknologi moden, tumpahan minyak di lautan adalah lebih mudah dibersihkan tanpa meninggalkan sisa tumpahan minyak. Selain itu, dengan menggunakan teknologi ini juga, kita dapat menjalankan aktiviti sekitar semula bahan-bahan buangan seperti surat khabar, majalah lama, kain dan bahan-bahan plastik. Hal ini sudah tentu akan dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna. Penggunaan teknologi moden seperti penapis udara yang dipasang pada egsos kenderaan dan cerobong asap-asap kilang telah dapat mengurangkan kadar gas karbon monoksida yang dilepaskan. Ini sekaligus dapat mengurangkan kadar pencemaran udara dan dapat memelihara kelestarian alam sekitar kita. Bagi peranan masyarakat dalam menjaga alam sekitar pula ialah sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Kita juga haruslah mengamalkan sikap seperti tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam sungai dan longkang. Hal ini untuk mengelakkan dari berlakunya saliran sistem perparitan tersumbat dan akhirnya membawa
masalah-masalah seperti banjir dan sebagainya yang akan mencemari dan memusnahkan alam sekitar. Kesedaran masyarakat tentang menjaga alam sekitar amat penting kerana ia dapat menghalang kita daripada melakukan perkara yang akan merosakkan alam sekitar. Kesimpulannya, pencemaran yang berlaku secara berterusan mampu memusnahkan alam sekitar di mana ia boleh menyebabkan bencana yang besar. Manusia pada masa kini hanya tahu untuk mengejar keselesaan hidup tanpa memikirkan kepentingan menjaga alam sekitar. Kita seharusnya bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya sumber alam boleh diwarisi kepada generasi akan datang. Oleh itu, semua pihak termasuk pihak individu maupun pihak kerajaan perlulah berganding bahu mengatasi masalah ini supaya dapat memastikan generasi akan datang dapat merasai keindahan alam sekitar. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh itu, kita seharusnya menghadapi susah dan senang bersama-sama. Ayo sertai kami dalam misi Keindahan dan bersenang Alam sekitar. Environment of Life. Tingkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan Demi generasi akan